Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jumpa lagi untuk meneruskan sesi pembelajaran kita bagi mata pelajaran Sirah tahun 4 dalam tajuk Pembangunan Negara Islam. Hari ini Ustazah akan terang 2 unit dalam pembangunan negara Islam, iaitu unit 2 Pentadbiran dan unit 3 Pendidikan. Ustazah mulakan dengan unit 2 pentadbiran. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan manusia itu khalifah di muka bumi. Dan di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dilantik menjadi ketua negara. Baginda berperanan untuk memastikan Madinah sentiasa aman dan damai. Oleh itu, baginda telah pun menggubal satu undang-undang yang dikenali sebagai Piagam Madinah, iaitu dibuat pada tahun pertama Hijrah. Piagam Madinah merupakan satu perlembagaan bertulis pertama di dunia. Piagam ini juga merupakan satu peraturan yang melibatkan seluruh penduduk Madinah. Ia juga dikenali sebagai Sahifatul Madinah. Sebagai ketua negara, Rasulullah SAW telah menjalankan pemerintahan dan pentadbiran negara berdasarkan beberapa prinsip. Antaranya yang pertama adalah ketaatan dan kepatuhan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah prinsip yang pertama. Prinsip kedua adalah mentadbir dengan adil dan bijaksana. Prinsip ketiga, memastikan perkara-perkara yang baik dan benar ditegakkan. Keempat, memastikan perkara-perkara yang buruk dan keji dibantras. Dan prinsip yang terakhir iaitu kelima adalah mengutamakan keredaan Allah dalam semua tindakan. Okey, ini adalah sumber rujukan iaitu prinsip-prinsip yang telah digunakan oleh Rasulullah SAW semasa memerintah ataupun mentadbir. Baginda juga merupakan pemimpin yang agung dan sangat berjasa. Antara jasa-jasa Rasulullah SAW dalam bidang pentadbiran negara ialah yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Kedua, membina dan menjadikan masjid sebagai pusat dalam pelbagai urusan. Ketiga, membuat perjanjian damai dan kerjasama dengan orang bukan Islam. Keempat, mengembangkan agama Islam. Kelima, mengukuhkan sistem kemasyarakatan. Dan yang terakhir adalah mengukuhkan struktur pemerintahan. Okey, itu adalah beberapa jasa-jasa Rasulullah SAW dalam pentadbiran. Dengan kepribadian yang mulia ini dan kebijaksanaan yang Rasulullah ada dalam pentadbiran negara, menyebabkan baginda menjadi contoh pemimpin yang agung sepanjang zaman. Unit 3, Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, agama Islam telah mewajibkan semua umatnya menuntut ilmu. Pada peringkat awal kenabian Rasulullah SAW, pendidikan telah dijalankan di rumah baginda sahaja. Dan setelah Islam semakin berkembang, pendidikan
telah pun dilakukan ataupun dijalankan secara lebih meluas. Pusat pendidikan yang pertama adalah kediaman Rasulullah. Setelah Rasulullah SAW dilantik menjadi Rasul, golongan yang terawal dididik oleh baginda adalah dalam kalangan ahli keluarganya sendiri. Secara tidak langsung, ini menyebabkan rumah baginda menjadi pusat pendidikan yang pertama. Ahli keluarga Rasulullah SAW yang mula-mula mendapat pendidikan secara langsung daripada baginda adalah yang pertama, isteri Rasulullah SAW sendiri, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Kedua, sepupu Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dan yang ketiga adalah anak angkatnya, iaitu Zaid bin Harisah. Itu adalah 3 keluarga terdekat Rasulullah SAW yang pertama mendapat pendidikan langsung daripada baginda. Pusat pendidikan yang kedua adalah Darul Arqam. Darul Arqam adalah rumah kediaman Arqam bin Abi Al-Arqam. Setelah bilangan pengikut Rasulullah SAW semakin bertambah, baginda memerlukan tempat yang lebih sesuai untuk meneruskan pengajaran dan pembelajaran agama Islam. Oleh itu, pusat pendidikan telah pun berpindah dari rumah kediaman Rasulullah ke Darul Arqam. Ketiga adalah masjid. Masjid adalah perkara yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah berhijrah. Baginda telah membina masjid. Baginda menjadikan masjid sebagai pusat untuk menguruskan pelbagai hal ehwal umat Islam, termasuklah pendidikan. Dan di masjid inilah Rasulullah SAW menyebarkan dakwah dan menyampaikan ilmu-ilmu Islam kepada para sahabat. Dan tradisi menyampaikan ilmu di masjid ini telah diteruskan sehingga masa kini. Pusat pendidikan yang keempat adalah As-Suffah. As-Suffah bermaksud ruang ataupun bangunan yang bersambung dengan masjid yang berperanan seperti sebuah sekolah dan menggunakan sistem pengajaran dan pembelajaran yang bersistematik. Contoh As-Suffah dalam Masjid An-Nabawi digunakan sebagai tempat pengajian ataupun majlis ilmu. Pusat pendidikan yang terakhir adalah yang kelima, kutubu ataupun kutab. Kutab ialah orang Arab menubuhkan kutab ataupun kutubu ini untuk memberi pendidikan awal kepada kanak-kanak. Bagi tawanan perang yang terpelajar, mereka akan dibebaskan, tetapi dengan syarat. Apa syarat yang dikenakan? Mereka perlu mengajar seramai 10 orang kanak-kanak Islam sehingga kanak-kanak itu boleh membaca dan menulis. Barulah mereka dibebaskan. Dan syarat tersebut adalah syarat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Itu adalah beberapa pusat pendidikan yang digunakan untuk menyampaikan dakwah pada zaman Rasulullah SAW.
Sekian sahaja untuk hari ini. Sedikit penghayatan Ustazah bagi, kita wajib taat sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah SAW merupakan contoh yang paling sempurna untuk diikuti dalam semua aspek kehidupan kita. Dan menuntut ilmu itu wajib bagi umat Islam. Semakin banyak ilmu yang dipelajari, semakin luas pengetahuan yang kita perolehi. Dan ilmu itu pintu kebaikan di dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih kepada semua anak murid Ustazah yang menonton video penerangan Ustazah pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Selamat mengulang kaji pelajaran di rumah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.